Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muka surat 4, muka surat 4 bagi 7, bagi ke-8 daripada atas. Muka surat 4 bagi ke-8 daripada atas, dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin. Kata pengarang, dan ada baginya rupa hakikat yang batin, dan tiada sempurna bagi sembahyang, dan tiada tamamnya melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Maka ada pun rupanya yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri dan takbir dan membaca Fatihah dan rakaat dan i'tidal dan 2 sujud dan duduk antara keduanya dan duduk tasyahud dan tahiyat dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaraknya. Adapun hakikat yang batin, maka seumpamanya khusyuk dan hadir hati dan sempurna ikhlas dan tadhallul dan tafahum bagi ma'ani qiraah dan tasbih dan lainnya daripada segala wazifah sembahyang yang batinah. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan batin sembahyang bahagian hati dan sir, dan demikian itu tempat tilik hak Allah Ta'ala daripada hambanya
iaitu hati dan sir. Betis ini. Baik. Kita masih lagi bicara tentang kepentingan sembahyang dan juga masuk sambungan malam ni pengarang bawa tamsilan, dipanggil tamsil, perumpamaan sembahyang tu dengan dia. Sebab nak cerita zahir batin sembahyang. Sembahyang ni ada baginya zahir dan batin. Kata pengarang, dan ada baginya bagi sembahyang rupa hakikat yang batin. Maksud dia sembahyang tak padang dengan hak rupa zahir sahaja. Kata Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sebab dia ambil ni memang ambil daripada Imam Ghazali jugalah hak asal dia. Faruhuha wa hayatuha al-batinatu al-khushu'u wan niyyatu wa hudurul qalbi wal ikhlasu. Maka rohnya, roh semayang, wa hayatuha, dan hidup semayang, hayat semayang. Yang batin itu ialah al-khushu', khusyuk, wan niyyah, niat, wa hudurul qalbi, hati-hati, wal ikhlasu, dan keikhlasan hati. Kita sekarang ni nak menghayati betapa semayang itu hak comelnya kena buat memenuhi kesempurnaan dia, tamam dia, kesempurnaan semayang. Bila nak melengkapi kesempurnaan semayang, mestilah erat sekali dengan batin, tak padang dengan zahir. Maka zahir sebagaimana kita faham dah, syarat sah tu zahir, rukun tu zahir, bacaan tu zahir, sunat-sunat dalam semayang tu zahir. Di sekarang ni nak khabar, kalau nak betul kesempurnaan semayang, kena erat sekali hak batin hak kait dengan hati. Jadi pengarang kata, dan tiada sempurna bagi semayang. Maksudnya semayang tidak sempurna, bukan tak sah, kena faham molek, tidak sempurna. Dan tiada tamamnya. Tamam tu sempurna. Tamam tu maksud dia kesempurnaan. Jadi bahasa Melayu dah, tamak dah, habis tengok cerita Ramli, tamak. Tamak tu ambil bahasa Arab tu, maksud dia habis maksud dia penuh belah kedah, comel tu. Kalau kata kerja dia, tengok dalam ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, al-yauma, hari ni tahu. Nabi baca apa ni, kalam Allah, Al-Quran, wahyu tu kan, Nabi baca al-yauma akmaltu lakum, hari ni aku telah menyempurnakan, melengkapkan, akmaltu lakum dinakum, agama kamu. Tak. Wa atmamtu alaikum, dan menyempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam sebagai agama. Jadi atmamtu alaikum, atmam tu tamam, dia ada kait tu, asal kalimah yang sama. Jadi dan tiada tamamnya, dan tiada tamam sembahyang itu, tiada tamam, tiada sempurna sembahyang itu, tiada lengkap sembahyang itu, tiada sempurna sembahyang itu, melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali, mendirikan ia sembahyang dengan keduanya sekali, dengan zahir dan batin sekali. Tak boleh ambil se. Ambil se tak boleh ni dalam konteks cakap kesempurnaan. Ambil se boleh jadi sah. Tak boleh jadi tak sah. Jadi orang hak cukup syarat, cukup rukun, sah sembahyang. Lepas tu khusyuk nak tak mana? Khusyuk adalah syarat sah batin semayang.
Bila syarat sah batin semayang tak ada khusyuk, sah sembahyang yang zahirnya. Nah, dah rukun 13 selesai belaka dah, start daripada diri tegak kat takbiratul ihram, berniat baca Fatihah, rokok dengan tamak-ninah, i'tidal dengan tamak-ninah, sujud dengan tamak-ninah, duduk antara dua sujud dengan tamak-ninah. Kemudian baca tahiyat, baca selawat, salang, tertik, bilang boleh 13, sah rukun. Campur dengan syarat sah pula, hak fi kharijiha, hak luar pula, dengan pakaian tutup aurat, bersih, suci daripada najis, diri sendiri tidak ada hadas, tempat semayang pun bersih, masuk waktu, ngadap kiblat, cukup lekat syarat sah. Cukup lekat rukun sah. Orang panggil sah dari sudut zahir. Batin ni hak kita bicara ni. Maka ada pun rupanya yang zahir itu, maka ada pun rupanya semayang yang zahir itu, maka ia itu seperti berdiri dan takbir. Cerita contoh-contoh hak zahir, hak kita nampak tu hak zahirnya, dan membaca Fatihah tu zahir. Semua rukun dan rokok dan i'tidal dan ada dua sujud dan duduk antara kedua sujud dan duduk tasyahud dan tahiyat dan salang, semua zahir belaka orang panggil. Inilah daripada segala rukun yang zahir. Dan sunannya, sunan ni jamak kepada sunnah. Sunnatun sunanun. Sunnatun sunanun, maksud dia hak sunat. Dan syaratnya, syaratnya syarat sah sembahyang. Bukan merujuk pada syarat wajib dah. Syarat dia ada dua, syarat sah, syarat wajib. Ni rujuk pada syarat sah. Bila sebut syarat semata-mata merujuk kepada syarat sah. Itu zahir. Ada pun hakikat yang batin, maka seumpamanya khusyuk dan hadir hati. Ada pun hak batin. Hakikat yang batin maksud hak Tuhan nak sebenar. Tuhan ajar kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajar semayang ni dengan rupa zahir tu, kita pun boleh semayang. Tak, sallu kama raaitumuni usalli. Mu semayang macam mu tengok aku semayang. Tengok tu secara mata lendek. Dengan periwayatan, perkhabaran daripada sahabat-sahabat tu, kita faham Nabi semayang lagu mana. Lalu wujudnya dengan kaedah yang dibina, iktiraf oleh mazhab-mazhab ni, mana cara Nabi semayang tu, tapi bukan batin lagi tu zahir baru. Sifat je panggil. Bila sifat semayang, wujud cara mana mata lendek kita tengok Nabi semayang, tu zahir baru. Jadi hakikat yang batin, hak nak hakikat, orang nak ilmu hakikat ni bukan benda pelik-pelik benda pun. Hakikat begini. Hak pelik-pelik hakikat ni hak lain. Ajar pelik-pelik, takut jadi man syazza finnar. Mu pelik-pelik duduk dalam neraka. Nabi kata man syazza, siapa hak pelik? Syazza finnar, mu duduk pelik sendirian dalam neraka. Buat pelik pada orang. Pelik hak dak mari pada Nabi. Jangan. Nabi dak ajar, dia dakwa ni ajar orang Islam benar. Hak rahsia orang awam dak tahu. Jadi punah gitu. Jangan ada gitu deh. Bismillah lagi tambah alih, bismillah. Ni karut belaka Jangan pakai. Dia kata inilah ilmu hakikat. Dak hakikat begini je. Ulama-ulama ni sebut dah, dak payah cari pelik-pelik dah. Mari daripada ulama. Dak nak cari tidak daripada ulama. Dia nak cari daripada ajaran Ahmad Laksmana. Dah ulama kenapa ajaran Ahmad Laksmana? Bukan ulama, pengasas ajaran sesat. Buat buku hakikat insan, bismillah ditambah alih, bismillah. Dia lebih pada orang dia. Sesat. Dia tafsir bismillah tu pelik pada orang lain. Tafsir dengan tafsiran yang tertolak, yang tidak boleh dipakai. Ada huruf alif
Kalau huruf alif itu melambangkan zakar lelaki. Huruf he zakar perempuan. Sudah. Hakikat Muhammad tu dia kait dengan seks. Senggama. Ni karut belaka. Buku tu banyak jual pula ni zaman ni banyak pula jual. Budak-budak suka. Budak-budak muda. Ni baru nak ya pasal kena nafsu. Padahal fatwa sesat lama dah timbul pula. Hak tukang bawa pula. Orang ikut ratus ribu orang ikut je. Budak-budak muda beringat ikut. Dia pula syarah pula kitab Hakikat Insan. Dia tulis buku tebal ni. Syarah pula Hakikat Insan. Hakikat Insan ni kitab nipis je. Ni syarah pula. Tak ada dah hak masuk hakikat semayang ada dah. Mayang macam kita ni tak ada dah. Hak zahir tak ada dah bagi dia. Dia ada hak batin sahaja. Jadi pengarang sebut dah. Nak Tuhan terima kena zahir batin. Terima di sisi Allah tu makbul. Terima di sisi Allah maksud dia Tuhan beri ganjaran. Ada nilai di sisi Allah. Di sisi zahir mata, kalau kata zahir selesai, batin tak selesai. Zahir mata kita kata sah, syarat sah kita cek. Tahu? Selesai dah dia. Syarat sah dia. Ada air semayang, dia Islam. Tahu? Mumayyiz. Pakai pakaian yang tidak ada najis, tempat semayang tak ada najis, bersih daripada hadas, besar, kecil. Ngadak kiblat, masuk waktu, batu rukun daripada pertama sampai habis, salam terketik, cukup lekat, sah. Pahala tau. Pahala tu orang tengok batin. Pahala tu ia ada dua, zahir dan batin. Hak bahagian zahir dapat, hak bahagian batin dapat tau. Tak ada dok batin, tak ada tau. Jadi ada orang semayang dok khusyuk kepada Allah. Macam mana semayang kalau dok khusyuk? Sebenarnya kalau orang semayang dia ada juga khusyuk walaupun sikit. Mustahil pada adab orang semayang daripada start takbiratul ihram sampai salam tak ada khusyuk sikit. Sebab Imam Ghazali dia pernah syarah gau. Kalau khusyuk tu 0%, semayang tak sah, semayang batal. Jadi kita pun pelik sikit pasal dok masuk dengan syarahan masalah batin semayang bukan syarat sah. Batin semayang khusyuk bukan syarat sah. Jadi kita kena ambil faham Imam Ghazali maksudkan benda apa? Sebab apa? Sebab mustahil pada adab orang daripada start awal takbiratul ihram sampai salam dia tak ada khusyuk sikit. Sebab khusyuk yang paling kurang orang awam dia sedar benda apa dia buat. Dah kita sedar dah masa kita akad takbir ke kita tidur. Uduh-uduh masa tu akad takbir ingat, masa salam ingat, dua tepat. Barangkali nak tak beratus, barangkali 5%. Paling banyak 10%. Masih ada khusyuk. Sah. Tahu? Gitulah nisbahnya. Jadi uduh-uduh orang kita orang awam ni semayang ada khusyuk sebenarnya tapi banyak sikit nisbah gitulah. Nak banyak kena banyak ingat daripada awal sampai habis. Nak lebih lagi lepas tu tahu makna. Sedar satu hari kita ingat sentiasa dalam keadaan ingat kita baca. Ada setengah orang kan tak sudah tinggi semayang pasal saya ikut tu imam. Rakaat tak akhir tau. Ni mari tak sudah tengah ingat tak lain perbuatan ikut tu imam. Kali masa tu dah ingat. Jadi bergantung kepada peratusan berapa banyak kita ingat Tuhan. Itulah nilai khusyuk kita pada orang awam. Pada orang awam. Sebab sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita buat, kita baca. Tu nisbah khusyuk pada orang awam. Maka seumpamanya khusyuk dan hadir hati, khusyuk sendiri tu ia libat hadir hati dah. Jadi takkid situnya khusyuk tu hadir hati, mari hati ingat. Itu khusyuk. Al-khusyu'u huwa al-khudu'. Khusyuk tu tundukkan, maksud menunduk. Maknanya kalau zahir nak tengok orang khusyuk, antaranya orang itu tunduk semayang dalam keadaan betul, tak tengok benda lain dah. Maksudnya fizikal dia pun fokus kepada tempat sujud.
Al-khusyu'u huwa al-khudu' tu pada zahir. Hak batin maksud al-khudu', al-khudu' itu merujuk pada khudu' hati, khudu'ul qalbi, ketundukan hati. Tu batin. Jadi khusyuk ada khusyuk zahir, ada khusyuk batin. Dan sempurna ikhlas ni lagu mana? Ikhlas ni kan banyak pangkat martabat. Jadi kalau kesempurnaan ikhlas di sisi orang awam, udah kita semayang ni, kita niat tu betul dah, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semayang kerana Allah. Makna kita semayang kerana Allah pasal apa? Pasal kita tahu ini adalah kefarduan. Kalau kita tak buat dosa, kalau dosa kena iqab, neraka, pasal meruntuhkan tiang agama. Situ tu ikhlas paling rendah martabat, iaitu yang ketiga, iaitu ibadat hamba. Sehari kita semayang takut duduk dalam neraka setengah orang kata. Fawailul lil musallin. Dah tu makna lain, tapi tak apalah. Pasal kita tahu kan humban dalam neraka. Duduk semayang masuk neraka sakar. Tu betul. Sabit dalam Quran. Masalakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Esok-esok ditanya kita ni hak duduk dalam neraka sakar, pasal apa mu ni kena tahu dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dak semayang. Dak semayang masuk neraka sakar. Well ni celaka maksud dia. Tafsir yang lemah, yang dhaif, maksud dia lembah dalam neraka. Di lembah ni sumbat orang hak lalai dalam semayang. Lalai dalam semayang maksud dia semayang dalam waktu luar daripada waktu anis solat, an waqtiha, semayang luar pada waktu. Tu sumbat dalam lembah neraka ataupun celaka bagi orang tu. Orang yang semayang luar waktu. Subuh semayang pukul 8, zuhur semayang waktu asar, asar semayang waktu maghrib, maghrib semayang waktu isyak, isyak semayang waktu subuh. Tu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baik, tu sempurna ikhlas. Nak sempurna ikhlas tu, sekurang-kurang kesempurnaan ikhlas tu, nak kesempurnaan ikhlas tinggi lagi, ibadat saudagar. Semayang kita orientasinya bukan kerana mari takut kena humban neraka, tapi nak syurga Allah SWT. Ibadat saudagar. Lagi nak tinggi lagi, nak kesempurnaan ikhlas tinggi pada tu lagi. Semayang kerana menunjukkan kita ini seorang hamba Allah yang bersyukur. Ibadat orang bersyukur, ibadat merdeka, maka tingkatan lebih tinggi. Orientasinya tak ada mikir pun sama ada takut neraka, ataupun tak ada mikir aku nak syurga kerana aku semayang. Memang Tuhan akan balas gitu, tapi tidak nitah hak tu fokus dia. Begitulah macam orang kerja kau, orang kerja. Ada orang kerja bawa boleh hidup sudah. Sebab tu ada orang dia jual nasi dagang, pukul 9 dia buka. Orang nunggu sebab dia buat nasi dagang sedap. Saya tak sebut tempat mana, tapi ada jenis gitu yang negara. Pukul 9 dia buka, orang tunggu pukul 8.30. Dia dah lagi. Dia bawa sebuyuk sekarang, habis sudah pukul 11 habis, 9 puluh belah. Dia dah buat lebih dah, tiap-tiap hari gitu. Dia nak kaya tak gitu. Orang gitu tak fokus kaya. Nak boleh buat hidup, nak boleh buat hidup, walaupun berpotensi pasal sedap ni. Sidakan sedap dah, buat sikit kan macam atas tu pagi jujur. Ayo kita tak gamak nak pergi, nak tunggu saja tu berapa jam habis masa. Boleh buat macam-macam, tapi orang tu memang nak expand dia punya bisnes. Banyak boleh laba, tak macam tadi. Jadi ada orang nega untuk bawa lepas makan. Macam ibadat hamba takut masuk neraka. Kalau tak kerja, ada witih nak makan. Ada orang kerja memang nak jana keuntungan yang banyak, buat cawangan, buat jumlah kuantiti yang banyak. Macam ibadat saudagar, nak untung banyak. Ia orientasi ya. Jadi kita gitu juga, kita semayang ibadat tu tamsilang lah. Ibadat kita
Dalam kepala otak kita mari semayang sejik surah ni pasal kita takut ke neraka ke, kita nak syurga ke, atau kita semata-mata kita melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba yang dijadikan oleh Allah SWT, ubudiyah kepadanya, tunjuk kesyukuran kepada Allah. Tu pasal martabat para wali dan juga nabi-nabi. Orang semayang kalau dia tak mikir pasal nak syurga, dia tak mikir pasal takut neraka, walaupun memang gitu. Kalau kita tanya memang takut neraka, jangan kata dok aku tak takut neraka. Semayang aku ni kerana tunjuk syukur aja. Tu orang gong orang panggil. Pasal Tuhan suruh takut neraka. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Itu kena faham. Jadi ikhlas ni banyak martabat. Maka sempurna ikhlas itu ikut martabat masing-masing. Sekurang-kurangnya sempurna ikhlas ialah kita semayang ni nak melaksanakan ibadat hamba, takutnya maknanya memang kena neraka kalau tak semayang. Sambezakan antara kafir dan mukmin. Dan tadallul, sempurna ikhlas dan tadallul merendah diri. Tadallul daripada zillatun, zillah ni hina. Kita depan Tuhan kena menghinakan diri. Kalau tak menghinakan diri pun bukan dosa, tapi bila kita menghina diri di hadapan Allah SWT, tu kita sedar bahawa kita ni tak ada benda. Kita ni tak ada benda. Hak Tuhan kita boleh buat semayang pun hak Tuhan beri. Kita boleh semari semayang ni kerana Tuhan beri. Tak boleh nak dabik dada. Tu hakikat. Tak. Tu tazallul, menghina diri di hadapan Allah. Di hadapan manusia, di hadapan makhluk tak boleh hina diri. Tu haram. Orang beriman tidak boleh menghina diri di hadapan makhluk, tapi di hadapan Allah itu dianjurkan. Adapun di hadapan manusia kita merendah diri, tawadhu'. Di hadapan manusia, di hadapan Allah merendah diri tak apa. Dan tambah lagi di hadapan Allah menghina diri kita. Tapi di hadapan makhluk merendah diri boleh, menghina diri haram. Merendah diri dianjurkan di hadapan manusia. Tawadhu'. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa-siapa merendah diri, Allah angkat darjat dia. Di sisi Allah, di sisi manusia, dia jadi orang mulia kalau orang merendah diri. Dan siapa-siapa meninggi diri, Allah merendahkan kedudukan dia. Jadi kita pilih, kita nak jadi orang mulia di sisi Allah ataupun orang yang hina. Nak mulia di sisi Allah, kita hinakan diri di sisi Allah. Aku tak ada benda. Kejadian pun daripada air mani. Air mani benda yang kita berasa macam kotor je. Walaupun mazhab Syafi'i air maninya suci. Tahu? Keluar daripada kemaluan. Tahu? Mazhab lain air mani ni najis juga. Setengah mazhab lain air mani najis juga. Jumhur ulama air mani tidak najis, suci. Dalil samanya dia orang tengok dalil dia satu hari Aisyah kikih air mani kering di pakaian Nabi. Lepas tu Nabi ambil pakai buat semayang. Air mani bila kering kan dia kuping. Aisyah dia kikih. Bila kikih hilang gitu je. Kalau kikih sahaja ni bersih tak najis? Tak bersih. Maka dalil itu menunjukkan bahawa air mani bukan najis. Kalau najis, Aisyah basuh terus. Proses basuh najis kan ada step-step dia, langkah dia. Tu dalil. Mazhab lain baca dalil tu juga, tapi memahami daripada hadis tu bahawa najis. Sebab tu Aisyah kikih. Mazhab Syafi'i bergaluh, itu memberi makna tak najis sebab kikis sahaja. Kesan-kesan masih ada. Nah. Jadi balik pada kisah tadi, kita ni daripada air mani sebenarnya hina. Hina tu boleh sepakat dengan setengah daripada mazhab yang mengatakan air mani kan najis. Hina. Cuma mazhab Syafi'i tak benda yang suci tapi tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Jangan buat pelik. Biasa cerita-cerita kisah orang ngaji kitab.
Kitabut Tahar masuk, Kitabut Tahar dia tanya, Tok Guru ngajar, Tok Guru dak layang. Dia tanya 2-3 kali. Dia kata, air mani boleh awak ambil semayang tak? Tanya awak kenapa? Air dah cerita pasal air suci dan menyucikan. Baik. Nyegi tanya air mani boleh ambil semayang tak? Tok Guru dak layang. 3 kali dia tanya, Tok Guru jawab, "Mu sedia aku 2 kolah lu air mani baru aku jawab." Barang tu pertanyaan hok dak perlu jawab. Air mani air suci tapi tidak menyucikan, tu kena faham beza antara suci. Air kopi pun suci, air musta'mal pun suci tapi tidak menyucikan. Padahal air musta'mal rupa dia macam air mutlak je tapi tidak menyucikan. Tu beza. Maka kita ni di hadapan Allah tadallul, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni nak dapat hakikat batin cakap kayak gini umpama kita nak main isyak kayak gini, tak ada tadallu, tak ada masalah, sah je. Cakap nak dapat hakikat batin, kena menghina diri di hadapan Allah. Terutama bila kita sujud tu kena rasa hina benar kita. Kepala hak mulia letak dia otak, lepas tu kita setengah orang kata duk akas sini. Dah Imam Hanafi kata duk akas sini, letak paling bawah kali. Akal hak paling penting sekali. Kata ulama, ciptaan pada tubuh manusia hak paling mulia sekali ialah akal. Paling mulia sekali pada tubuh badan kita akal. Akal duduk di kepala kata Imam Abu Hanifah. Syafi'i kata duduk di hati. Sebab sebenarnya dia hak tu tukang buat putusan. Putusan mana? Hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang hak tak ada dak guna fungsi hati sebenar, dia dak guna akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada hati tapi la yafqahuna biha, mereka tidak faham. Tidak faham tu la yafqahuna biha sama dengan la yaqiluna biha. Kalau tafsir dia boleh la yafqahun la yaqilun, tidak berakal. Tidak faham maksud dia tidak berakal, tidak guna akal. La yaqilun. Gitu. Jadi duduk di hati tak? Tu antara dalil duduk di hati. Pasal lahum qulubun, bagi mereka hati, la yafqahuna biha, tidak faham, tidak berakal, tidak memikir. Dan tafahum bagi ma'ani qiraah. Tafahum al-fahmu, maksud dia faham. Al-fahmu maksud dia faham. Jadi tafahum ambil faham bagi makna Quran, ma'ani makna qiraah bacaan. Bukan Quran saja sini. Makna qiraah start daripada Allahu Akbar, kena faham dah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi bila Allahu Akbar, Allah Maha Besar tu ketika itu nak serentakkan. Adi memang rumit sikit kita ni mazhab Syafi'i, rumit sikit bila kita nak ambil hakikat takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masa takbir nak Allah Maha Besar, dalam masa yang sama kita nak buat mari. Nak buat mari niat dalam hati. Kan kosak situ juga. Niat berdiri tegak qiyam tu, niat qiyam dan takbiratul ihram 3 serentak. 3 rukun ini adalah serentak. Bila serentak niat takbir, nak kita nak menghayati, nak ambil hakikat batin ni. Tak? Sebab tu benda payah. Sebab tu jadi hujah alik kalau mazhab Maliki gak, bukan mesti dalam sebelum daripada takbiratul ihram tau. Sebelum bukan orang panggil bukan mesti dalam takbiratul ihram, sebelum. Niat tu sebelum. Itulah jumhur ulama mengatakan sah niat sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram tu kita niat selalu dah saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam ngadap kiblat kan Allah Taala. Allahu Akbar, fokus Allah Maha Besar. Ke mana-mana pun kita mazhab Syafi'i dalam takbiratul ihram. Bagi orang masyaqqah, orang susah sahaja, niat sebelum. Niat sebelum tu kena tak dengan mazhab Syafi'i? Kena.
Pandangan muktamad mazhab Syafi'i boleh niat sebelum takbiratul ihram bagi orang yang masyaqqah. Orang hak susah sahaja nak hadirkan niat. Bagi orang yang susah hadir niat dalam takbiratul ihram boleh, dibolehkan dia niat sebelum takbiratul ihram. Sebelum mana? Sejurus sebelum, bukan rumah. Bukan nak turun tangga. Masa nak akad takbir sebelum tu niat dulu. Bagi orang susah saja. Tapi kalau orang tu tak ada kesusahan itu, kesukaran, tak ada masyaqqah itu, maka muktamadnya kena dalam takbiratul ihram baru sah. Sekurang-kurang muqaranatul urfiyah, sekurang-kurang kita muqaranah tu selari dengan secara uruf bagi orang awam. Maknanya dalam mana-mana takbiratul ihram Allahu akbar hadir niat, selesai. Benda tak payah, tapi payah bila kita dah habis. Bila dah habis huraian atau dah habis faham. Ini payah. Sebab tu jadi was-was. Sebenarnya senang sahaja. Jadi kalau ada was-was tu dulu, payah peringkat awal nak dapat hakikat mari dalam hati. Niat dulu senang. Pasal masih dalam fatwa mazhab Syafi'i. Dan fatwa itu dia menepati pandangan jumhur ulama yang dibolehkan walaupun tidak masyaqqah. Mazhab Hambali baik, mazhab Maliki baik, tak. Walaupun tak ada masyaqqah, hak tu hak jumhur ulama. Hanafi baik. Cuma pelik sikit Hanafi rumah pun boleh niat dah. Rumah tu turun mari sembahyang tu dia kira niat dah. Dia anggap niat, kita tak boleh. Mazhab Syafi'i azam lain, niat lain. Al-azmu lain, niat lain. Dia niat ni hak jazam. Hak rumah tu budak jazam lagi. Tak jazam lagi. Kemungkinan rumah turun niat nak sembahyang maghrib, nyemari ala nak mari tu nyemari melencong ke lain. Tak jadi sembahyang berjemaah di masjid. Tadi niat dah. Tu orang panggil azam, bukan niat lagi. Sebab niat hak dimaksudkan masa ni al-qasdu. Dia benar. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Mesti begitu. Letang kosak serentak dengan buat. Bila serentak dengan buat, start sembahyang ni start dengan takbiratul ihram. Tu masuk serentak. Muqtarinan bi fi'li. Serentak buat. Sebab tu muqaranatul urfiyah maksud dia. Keserentakan gitulah lebih kurang. Secara uruf, secara adab. Secara adab maksud dia dalam takbiratul ihram kita hadirkan hati kat mana-mana. Jadi kalau kata takbiratul ihram pun tak boleh nak pegang molek dah, nak dapat hakikat batin mana kalau niat tak kena dah. Jadi niat nak kena molek sekurang-kurang. Kalau Imam Ghazali dia sebut, sebab dia ada bagi tiga muqaranatul urfiyah, muqaranatul tauzi'iyah, muqaranatul kamaliyah. Muqaranatul urfiyah macam saat ni untuk orang awam, mana-mana hadir dalam bahagian dalam takbiratul ihram tu sah. Tidak lebih awal daripada alif Allah, tidak terkeluar daripada ra akbar. Lepas tu tauzi'iyah, muqaranatul tauzi'iyah ni tak sah. Iaitu kita buat serentak juga dengan takbiratul ihram tapi kita bahagi-bahagikan, tak boleh. Allahu akbar tu kita bagi dekat Allah, aku sahaja aku sembahyang contoh. Hu fardu. Akbar maghrib contoh. Dia bagi gitu. Qasak ta'arud ta'yin dia. Tak boleh bagi gitu. Itu tidak sah. Hak tinggi sekali, hak nak kata dapat hakikat yang batin yang sebenar, hakikat yang batin Imam Ghazali kata muqaranatul kamaliyah, kesempurnaan, keserentakan. Serentak yang sempurna macam mana? Bila Allahu akbar bukan setakat dia niat nak sembahyang, hak kita ada kata ada qasak ta'arud ta'yin, dia habis dalam niat tu, dia habis siapa salang dia nampak. Ni para wali, muqaranatul kamaliyah. Niat semayang para wali dalam takbiratul ihram dia berniat, dalam niat itu semua daripada takbiratul ihram siapa salang dia nampak belaka dah. Dah kita nak nampak mana benda tu pada dak dah boleh nak fikir pasal nak nampak ketika Allahu akbar dakang dia nak Allah panjang seminit akan takbir Allah dah sudah lagi nak nampak belaka ada masa ada wali sahabat wali Allah ni banyak perkara mencari adab termasuk bahagian batinnya.
Dari segi masa tu tempoh lain lah, pasal mencari adang dia boleh nampak belah kedah dalam takbiratul ihram. Dari segi hukum fiqh zahirnya, kita nak takbiratul ihram hak paling afdal satu alif sahaja. Paling afdal satu alif sahaja. Allahu akbar. Allahu akbar, satu alif saja. Faham tak? Satu alif tu. Orang panggil mak asli. Mak asli saja. Satu Allahu akbar. Satu alif, dua alif. Sorry, tak maaf. Mana tu emang dengar Tok Guru Quran. Apa ni? Dua harakat, satu alif, dua harakat. Jadi dua harakat saja, satu alif. Allahu akbar, itu afdal. Orang panjang sikit pada tu. Allahu akbar, pasal dia nak mari dalam batin, nak mari niat Allahu akbar, panjang sikit. Okey lagi. Okey, paling panjang 7 alif. Paling panjang 7 alif. 14 harakat. Lebih pada 14 harakat batal, kena takbiratul ihram semula. Pasal apa panjang kau? Pasal dia membaca dalam hati. Lagi tak boleh. Ni Allahu akbar. Dia baca dalam hati. Dia takut dah usah niat. Tu bukan niat, tu baca dalam hati. Hadithun nafsi. Baca dalam hati. Dalam Allahu akbar panjang tu, sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam ngadap kiblat kerana Allah Taala. Baca dalam hati lain. Tapi ada orang baca dalam hati dia niat lah sebenarnya. Tahu? Baca dalam hati bukan niat, tapi pada ada orang baca dalam hati dia niat. Kecuali orang baca surat khabar atau baca kitab gini, tu bukan niat lagi, tu baca dalam hati. Dalam semayang, bila orang tu baca dalam hati, dia niat tu. Pada ada orang baca dalam hati, orang niat tak usah bimbang Cuma nak khabar baca dalam hati tak semesti niat. Betul. Saudara Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kala tukhliful mi'ad. Adapun hakikat yang batin, maka seumpamanya khusyuk dan hati-hati dan sempurna ikhlas dan tadallul dan tafahum bagi ma'ani qiraah. Makna qiraat tu semua bacaan start daripada takbir sampai salam ni.
Dibayangkan kalau kita, sebab kita bukan lidah kita ni bahasa Arab, jadi kita terpaksa faham makna dulu, kena ngaji. Dia kena ngaji kenapa moleknya. Jangan jadi gini. Sebab dia ialah pekoh ni dia banyak mustaqillah, dibicarakan secara berasingan. Contoh dalam duduk antara dua sujud itu nak baca doa. Baca nak doa duduk antara dua sujud tu, kita jadi baca tu lambat pasal kita nak hayati makna. Nak ambil hakikat batin. Nak ambil hakikat batin. Dah kita bukan bahasa kita, orang Arab apa yang faham lalu dah Rabbighfirli, orang Arab Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Maksud makna dak payah terjemah dah. Kita terjemah pula dalam hati, nak ambil hakikat batin. Rabbighfirli dalam hati terjemah. Ya Allah Tuhan, ampunkan aku, warhamni, rahmati aku, suti-suti, wajburni. Tak imam apa Allahu akbar, rakaat apa ni sujud kedua. Tidak lagi dah habis. Dah habis lagi. Hukum pendek kita jadi buat panjang sebab kita nak ambil hakikat batin. Maka gini, jalan keluar dia kena selesai dulu kita faham daripada awal. Makna kita apa sudah dah. Moleknya belajar bahasa Arab lah. Kalau dah boleh pun belajar makna-makna bacaan dalam Quran. Jangan kita jemuh masa tu. Sebab menunjukkan kita orang awam lagi dalam konteks itu. Macam mana kita nak dapat hakikat batin dalam keadaan kita orang awam gitu, tak boleh. Sebab kita bila kita nak ambil hakikat batin, kita terpaksa meninggalkan hak zahir. Pekoh zahir tadi. Makruh memanjangkan rukun yang pendek. Duduk antara dua sujud rukun pendek. Kita Rabbighfirli. Jadi memang panjang pada sujud. Sujud rukun panjang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Dia ulang hak tulis je. Kataan jadi senang faham. Maha suci Allah yang maha tinggi. Jangan gitu. Kita nak ambil batin, kita tinggal hak zahir. Jangan. Zahir penting. Pasal kefarduan nilai atas zahir dulu. Batin ni hak orang panggil bonus. Bonus. Jadi hak bonus ni kalau kita menghayati, mendalami, faham molek, selesai masalah. Tak timbullah baca panjang, egek masa. Rabbighfirli warhamni. Mulut baca laju, kita pun dalam kepala otak kita faham dah. Lepas tu kena belajar bahasa Arab moleknya. Sekurang-kurang belajar makna bacaan dalam Quran tu penting. Dan tasbih dan lainnya semua sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada orang baca subhana rabbiyal alami wa bihamdi, hanya tambah mi pula. Jangan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak ada mi situ. Daripada segala wazifah sembahyang yang batinah, maka zahir semayang bahagian badan dan batin semayang bahagian hati dan sir. Semayang ni bila zahir ni badan tu sendirilah zahir, kenapa? Batin semayang bahagian hati, sir maksud dia rahsia. Dan demikian itu tempat tilik hak Allah Ta'ala daripada hambanya, iaitu hati. Jadi nak bawa kesimpulan sini, bila hakikat batin memang hak Tuhan tuju ke hati. Hati iaitu hati dan sir. Sebab apa? Pasal Nabi sebut riwayat Abu Hurairah, Nabi kata innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah SWT ada tengok jasadmu, tubuh badanmu, dan juga ada tengok harta bendamu, akan tapi Allah tengok hatimu dan juga amalan-amalanmu. Jadi yang penting tengok hati. Dalam riwayat lain ila suwarikum ila ajsadikum wala ila suwarikum. Tak tengok tubuh badanmu, tak tengok mukamu comel tak. Tengok hati. Pasal kita kena faham semayang ni nak kata dia kefarduan, tapi hakikat kefarduan itu Tuhan nak ajar kita ingat dia sokmo. Aqimis solata li dzikri kan. Jadi semayang tu ingat aku. Tujuan dia supaya kita ingat sokmo dia. Nak kata latihan benda kefarduan, kewajipan yang diletak atas kita untuk melatih diri kita supaya ingat Tuhan sokmo 24 jam setiap detik, bukan setakat 24 jam tu, setiap detik, setiap saat, setiap kedipan mata nak suruh ingat Tuhan sokmo. Idealnya begitu. Realitinya kita tak akan jadi gitu. Ada juga mari lupa Tuhan.
Main time buat dosa tu lupa Tuhan tu. Time hati tidak ingat kepada Allah. Kita ngumpat ke orang. Kadang-kadang kita perkataan maki tu bik mulut. Mudah kan rengang lidah kan orang Terengganu kena molek. Maka tujuan semayang asal untuk jadikan kita ni hakikatnya batin kita ni bersih, ingat Tuhan setiap masa. Sebab tu jadi lima waktu sehari semalam, supaya tempoh tu dekat nak suruh kita bagi kita ni ingat Tuhan. Kalau kira asal 50 waktu, sabar tau, sabar lah, sebab tujuan penciptaan kita nak ubudiah, sembah Tuhan. Jadi kalau tujuan penciptaan kita nak ubudiah, sembah Tuhan, nak sabar dengan 50 waktu sehari semalam. Tak dok senggang lama, setengah jam waktu semayang pula, setengah jam waktu semayang pula, ingat Tuhan semua. Cuma Tuhan tahu dah kita ni lemah. Jadi bila Nabi SAW Isra' Mi'raj minta kurang jadi 5. Bila 5 tu orang pun buat ringan juga. Tahu? Jadi berat juga masyarakat 80% dak semayang sempurna 5 waktu sehari semalam rakyat Malaysia. Kajian. Wallahu taala a'lam. Tegi semula insya-Allah berti sini. Berti kat kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Ada ada tahlil apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma hadina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.